Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azlan. Jika anda menonton video ini bermakna anda telah dicadangkan oleh seseorang untuk anda menyertai bisnes takaful. Izinkan saya terangkan sedikit tentang tawaran yang menarik ini. Saya sebenarnya sudah lama bekerjasama dengan Al-Faisal Agency, di mana Al-Faisal Agency ini ditubuhkan oleh Tuan Haji Nik Faisal dan Puan Hajah Muzainah, sepasang suami isteri yang sangat komited dalam mengembangkan muamalat Islam. Okey, saya akan bercerita sikit tentang, secara ringkasnya, sekiranya anda sertai Al-Faisal Agency, anda akan dibantu oleh tim AFG untuk mendapatkan income yang AFG cadangkan, ataupun mungkin juga untuk income yang anda mahu. So kita akan bantu dengan teamwork. Anda akan dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini bernama Al-Faisal Business School, di mana dalam grup ni kita akan ada Q&A. Sekiranya kita tanya, akan ada ejen-ejen lain akan menjawab soalan-soalan kita. Yang kedua, kita akan ada satu grup untuk fokus kepada aktiviti dan juga management. Okey, pengalaman saya berada dalam dua grup ni, ianya sangat membantu. Okey, saya boleh katakan seolah-olah macam saya daripada Kuala Lumpur nak pergi ke Kelantan dan saya tak tahu macam mana nak pergi. Okey, dalam perjalanan tu ada orang yang teman saya, dan dia akan tunjuk jalan, dan dia akan tunjuk jalan shortcut, dan dia juga akan bawa ke jalan yang selamat. Itulah ibarat dia. Maksudnya kita masuk, kita buat kerja dan kita follow plan yang telah disediakan oleh AFG, di mana founder kita lah yang telah buat plan tu based on pengalaman dia. Saya tak nak cerita lebih kerana ada banyak lagi yang saya perlu beritahu. Ada banyak perkara menarik. Okey, bila kita sebut pasal agensi ni, mestilah ada sebab kenapa satu-satu agensi itu best, ataupun satu-satu agensi itu membuatkan kita rasa bersemangat untuk kerja. Okey, jawapannya adalah of course sebab leader. Okey, saya nak cerita sikit berkenaan dengan leader saya ni, iaitu Puan Haji Nik Faisal, ataupun saya panggil dia Abang Nik, ataupun Puan Hajah Muzainah, saya panggil dia Kak Ian. Okey, Kak I, antara benda yang membuatkan saya rasa yakin dengan AFG ni disebabkan foundernya adalah suami isteri. Dan saya tengok perhubungan suami isteri ni sangat rapat. Diorang sangat profesional. Kita tahu bila suami isteri bekerja ni, mungkin adalah beberapa benda yang kita tak suka ke, yang mungkin ada kadang-kadang isteri mengada-ngada ke, suami mengada-ngada ke, ataupun suami bergaduh dengan isteri bad mood, suami bad mood. Tapi saya rasa lah sepanjang saya berada dalam agensi ni,
saya rasa tak pernah tengok dua orang ni bermasam muka. Bayangkan kalau 10 tahun saya dah kenal dia orang, setiap kali ada meeting ataupun training, saya tak pernah nampak dua orang ni tiba-tiba tak bercakap ke, bermasam muka ke, ataupun bergaduh ke. Tak ada. Tapi kita tahu dalam hubungan suami isteri ni akan ada perselisihan, tapi disebabkan dia orang ni profesional, jadi benda tu tak nampak. Okey, jadi bila saya tengok hubungan suami isteri ni sangat kukuh, saya rasa selamat berada di dalam agensi ni, dan saya yakin untuk bersama mereka dalam mengembangkan muamalat Islam ni. Okey, dan dua orang ni dia of course lah, bila lelaki dan perempuan ni berbeza karakter, jadi dua orang ni sentiasa melengkapi antara satu sama lain, dan efek dia agensi jadi sangat harmoni. Sebagai contoh, kalau dengan Abang ni saya akan dapat info A, tapi dengan Kak Ian saya akan dapat info B. Dan yang paling powernya, bila kita matchkan A dengan B tu, dia memang terbaik lah. Memang awesome. Dan okay, saya nak sebut sikit pasal yang sistem yang diorang dah buat tu. Sistem yang diorang buat tu pula, diorang tak tiru mana-mana sistem, tapi diorang buat based on experience diorang sendiri. Jadi sistem tu sangat real. Dan dia sentiasa cakap macam ni, kalau saya boleh buat, you all pun boleh buat jugalah. Cuma bezanya dia dah simplified benda tu. Dan dia kebolehan dua orang ni adalah diorang boleh ceritakan secara detail plan tu. Dan of course lah, saya rasa kenapa diorang boleh cerita detail, sebab diorang dah lalui benda tu betul. Maknanya diorang betul-betul praktikkan apa yang terkandung dalam plan tu. Okey, lepas tu satu lagi, biasalah, normal lah kalau kita buat bisnes takaful ni akan ada sesi mengetih ke, sesi lepak ke. Setiap kali saya ada sesi santai bersama Abang Nik ke, ataupun bersama Kak Ian ke, ataupun dua-dua sekali, saya rasa diorang ni tak bercakap mengarut. Maknanya tak rugi, sebab dalam Islam kan kita dituntut untuk jangan membazir masa. So bagi saya, kalau lepak dengan diorang ni, saya rasa tak membazir masa. Dan Abang Nik dia sangat suka bercakap tentang idola kita, iaitu Rasulullah SAW. So cerita-cerita pasal Nabi ni, ataupun pasal sahabat, ataupun pasal Islam, kita orang selalu berdiskusi ataupun selalu borak. Maknanya tak awkward, sebab kadang-kadang yelah, macam nak bercakap pasal cerita-cerita sahabat, hadis-hadis Nabi ni, kadang-kadang rasa macam awkward kan. Maksudnya kalau kita lepak dengan orang-orang tertentu. Tapi kalau dengan Abang ni, memang kalau kita buka cerita pasal sahabat Nabi ni, saya rasa dia lagi seronok. Dan of course lah, dia akan cuba relatekan kisah-kisah tu dengan bisnes pula. Dan saya rasa lah kenapa dua orang ni bagi saya lah sangat bagus. Mungkin diorang pun follow Mukmin Professional. Honestly, saya tak pernah tahu pasal Mukmin Professional. Ustaz Fahrul tu saya kenal, tapi saya kenal melalui majalah Solusi kan. Tapi Mukmin Professional punya program tu saya tak follow sangat, tak aware pun. Tapi saya rasa dah lama dah saya dengar pasal Mukmin Professional daripada Abang ni.
Dan saya rasa yang Abang Nik cerita tu pun dah best lah. Dan the best part lagi adalah Abang Nik bawa kita orang join program Mukmin Professional. Dan apa yang mungkin kadang-kadang tu tak keterlaluan saya cakap, mungkin kadang-kadang penceritaan Abang Nik tu lagi menarik daripada program tu. Ni pada pandangan saya lah. Tapi of course lah, mungkin program tu terbaik. Cuma sebab saya dah dengar banyak kali, dah Abang Nik sangat suka cerita pasal Mukmin Professional, di mana dia cerita sambil kerja sambil dapat pahala. Pasal Kak Yan pula, okay, contohnya Kak Yan ni memang dia daripada orang susah, dan saya nampak dia ni senang lah. Senang tu banyak lah yang, sebab kita orang satu agensi ni rapat kan, dia share jugalah. Contohnya dia akan always menyediakan beberapa peratus daripada duit dia untuk ke rumah anak yatim, untuk charity tu memang banyak. So from time to time Kak Yan selalu cerita pengalaman dia. So saya rasa memang sangat perik pengalaman dia, tetapi dia berjaya step by step untuk mengubah nasib dia. So yang tu saya sangat adore lah. Dan dia ni memang sangat workaholic, tetapi dia dibalancekan oleh Abang Nik. Maknanya kalau Abang Nik tak balancekan Kak Yan ni, saya rasa dia akan boleh kerja, saya rasa non-stop lah dia boleh kerja. Tapi Abang Nik always membalancekan dengan mengingatkan Kak Yan supaya Kak Yan, Yan, you kena rehat sikit, contohnya kan. Ataupun Yan, jom kita pergi makan-makan. Saya teringat ada ayat Kak Yan ni dalam satu meeting kita orang. Kak Yan kata, you all yang berada dalam AFG ni jangan bimbang. Setiap problem saya takkan takut untuk menghadapinya, dan saya takkan lari. Saya always ada di sini. Saya always ada di sekitar. So ada apa-apa problem, saya akan selesaikan, InsyaAllah. So saya rasa lebih kurang macam tu lah kot ayat dia. Tapi ayat tu saya ingat sampai sekarang. Sebabnya seolah-olah dia nak menggambarkan yang datanglah apa ujian ke, masalah ke apa, dia takkan lari, malah dia akan cuba selesaikan. Pengalaman saya bab-bab selesaikan masalah ni memang banyak. Dan kadang-kadang masalah yang di luar agensi, maksudnya agensi lain pun ada yang minta tolong Kak Yan selesaikan. Ataupun Abang Nik, samalah. Diorang ni, diorang always suka tolong orang kalau orang tu memerlukan pertolongan. Dan ayat tak lari tu memang betul. Saya pengalaman saya memang betul. Memang Kak Yan tak pernah pun lari daripada masalah. Even kalau dia kena minta maaf, kalau ni terlalu detail, tapi tak apa, saya cerita juga. Even kalau dia terpaksa minta maaf, walaupun bukan kesalahan dia pun, dia buat benda tu. Dan Abang Nik dan Kak Yan ni, dia banyak mengajar saya, kita mengalah tapi kita menang. Contohlah macam kalau orang tu buat salah, patutnya kita boleh ambil tindakan apa-apa kan. Tapi ada satu mungkin satu senario ni Kak Yan dengan Abang Nik nasihat saya. Contohlah, saya pun tak ingat dah sebab dah lama dah kan. Kata, Lan, yang ni you buat tak tahu je, dah you macam mengaku salah je, ataupun you mengalah je, ataupun serahkan kepada Abang Nik Kak Yan. Abang Nik Kak Yan saya tekan, boleh macam tu dia tanya. So saya pun cakap boleh lah. Walaupun saya tak faham sangat situasi tu, tapi lama kelamaan saya baru perasan benda tu. Oh, rupanya macam ni rupanya. Dia orang punya style, patutlah dia orang ni bertahan lama dan nampak happy je dengan bisnes ni kan. Sepanjang saya ada dalam agensi, saya rasa
jarang lah diorang ni mengeluh ataupun diorang ni macam merungut ataupun komplain. Tapi maksudnya komplain tentang sesuatu ujian ataupun challenge tu, tapi saya boleh kata saya tak ingat lah masa bila. Tetapi yang saya selalu ingat adalah diorang apabila menghadapi challenge daripada company ke, daripada agent ke, diorang sangat cool menghadapi ujian tu. Dan kita orang, saya rasa sangat selesa dengan cara tu. So bila challenge tu datang, diorang punya reaction tu membuatkan saya rasa okay, tak apa, challenge tu kita boleh hadapi bersama. Dan macam tadi lah, dia kata dia takkan lari kan. Jadi itu antara kelebihan yang sangat besar lah dalam agensi ni, yang orang kata yang ada pada leader agensi ni. Okay, Kak Ian dengan Abang Nik juga sangat mementingkan teamwork, di mana dia juga memberikan tugas masing-masing ataupun diorang buat satu department masing-masing supaya masing-masing ni akan tahu uruskan sesuatu perkara, dan diorang akan, Kak Ian dengan Abang Nik akan rotate benda tu. Maknanya setiap orang akan tahu uruskan semua benda tak lama. Maksudnya kalau kata dalam menguruskan agensi ni ada 10 perkara, so setiap orang akan tahu menguruskan 10 perkara tu. Kalau saya tak diberitahu oleh diorang, mungkin saya tak akan perasan apa benda ni. Maksudnya kalau saya ni sebagai sales person, agent, mungkin saya tahu buat kerja agent je. Ataupun kalau saya ni manager, mungkin saya tahu buat kerja manager je. Tapi bila Kak Ian dengan Abang Nik buat rotation tu, maknanya saya akan tahu semua kerja-kerja daripada A sampai Z. Dan of course lah, dia punya target untuk kalau setiap agent dia tu nak run agensi sendiri, agent dia tu boleh run. Cuma kalau saya rasa istilah saya tak lama akan layak jadi ikam. Saya rasa sebolehnya saya nak stay duduk dalam EFG lah, sebab saya rasa tak ada sebab untuk saya keluar. Dan bergabung ni lagi bagus daripada berpecah, betul tak? Dari segi kita berbisnes ni, kita pun tak boleh nak lari daripada Islam kan. Yang pasal Islam ni, of course lah saya suka Kak Ian seorang yang menjaga dia punya penampilan sebagai muslimah. So tak ada isu orang kata leader saya ni memakai pakaian menjuluk mata. Sebabnya cita-cita kalau orang tengok dia ni, orang boleh gelar dia ni ustazah. Okay, ni sebenarnya cerita yang lanjutan cerita tadi kan, yang saya cerita yang kita orang selalu suka bercerita pasal kisah Nabi ke. Abang Nik pula of course lah, dia ni boleh jadi imam kami. Dia selalu kalau kita orang pergi rumah dia, dia boleh mengimamkan. Even saya pernah sembahyang tarawih dengan dia, kali dia jadi imam. Dari segi agama ni saya sangat respect lah dua orang ni. Kak Ian pun saya tahu yang dia ada geng-geng baca Quran, dan dia pun ada buat hafalan Quran. Dan Kak Ian dengan Abang Nik juga, dia bagi kita kelas percuma, kelas bahasa Arab, kelas tafsir. Dan juga itulah yang mukmin profesional tu, itu saya rasa sangat best lah, sangat memberi kesan terhadap kehidupan saya. Kak Ian dengan Abang Nik juga yang saya nampak, yang saya kenal, sangat menghormati kedua ibu bapanya. Even Abang Nik selalu cakap, saya kalau mak dengan saya datang KL, saya akan
entertain the best dekat mak dengan ayah dia. Dan memang bila mak dengan ayah Abang Ni datang ke KL, jaranglah kami dapat lepak dengan Abang Ni untuk mengetih santai, sebab dia akan always 24 jam je dengan mak dengan ayah dia, bawa pergi makan, lepak kat rumah, tak keluar, sebab nak menunjukkan menghargai masa bersama keluarga kan. Dan Kak Yang pun saya tahulah dia jaga mak dia yang itu ada sakit, dan daripada sakit dia dah sembuh elok. Dan Kak Yan yang menjaga mak dia yang agak uzur sekarang. So saya nampak benda tu, dan bila kita tengok benda kebaikan yang di luar bisnes dia dah buat, so benda tu boleh reflect kepada bisnes lah. Kak Yan dengan Abang Ni juga sangat mementingkan ejen-ejen dia orang ada saving. Dia orang selalu ingatkan, dan dia orang siap buat kempen besar-besaran pasal saving. Sebab dia kata tak guna kalau ejen tu ada komisen RM20,000 sebulan, RM50,000 sebulan, tapi tak ada saving. So habit tu dia terapkan dalam agensi. Saya rasa setakat ni saja dulu, sebab ni pun secara spontan saya ada dekat HQ Bangsa Sam ni, ataupun HQ Tukar Kelas, ada sedikit urusan. So sementara tunggu nombor giliran saya ni, saya buatlah video ni sekejap. Sekian saja sharing saya berkenaan dengan Al Faisal Group. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.